Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat saya bertemu dengan semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran bagi kita meneruskan pelajaran daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung daripada bacaan surah Al-Anbiya ayat 91 hingga ke 101. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran ya, silakan ke halaman 330. Dan esok hari insya-Allah kita akan masuk ke bahagian terakhir daripada surah Al-Anbiya, dan hari yang seterusnya kita akan masuk ke dalam surah baharu iaitu surah Al-Hajj. Diharapkan sahabat-sahabat semua makin bersemangat untuk kita meneruskan pengajian ini sehinggalah kita dapat khatam Al-Quran ini bersama-sama. Jadi di kesempatan ini saya nak menjawab salam kepada semua yang memberi salam, bermula daripada awal pengajian kita tadi dan hinggalah ke akhir perancangan pelajaran ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya mendoakan agar semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi rahmat dan pengampunan serta dipermudahkan perjalanan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi untuk menyemarakkan lagi pengajian kita ini, saya nak mengajak semua sahabat-sahabat seperti biasa di awal permulaan pengajian kita untuk kita mulakan dengan kita kongsikan dahulu
dengan menekan button share agar pelajaran ini juga sampai kepada pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga, kawan-kawan, ibu ayah dan semua yang di sekeliling kita, agar kita dapat bantu mereka untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan yang kedua, boleh tak bantu saya, diharapkan semua dapat mengambil bahagian. Kita komen dahulu, jom mengaji Al-Quran. Boleh insya-Allah ya, kita komen jom mengaji Al-Quran dahulu sebelum kita mulakan pengajian kita. Baiklah, bagi memberkati majlis ilmu kita hari ini, saya nak mengajak sahabat-sahabat rahimakumullah untuk kita memulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, dah bersedia semuanya? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Kasih sebanyak mungkin yang anda boleh berikan tanda kasih dan sayang anda kepada saya dan kepada semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Baik, kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan bacaan isti'azah. Hamzah dan Ain itu berikan perbezaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dipangkal kerongkong, Ain di pertengahan kerongkong, Zal di hujung lidah. Lafaz jalalah dibaca nipis 2 harakat. A'udzu billah, la saja. Bukan a'udzu billah, kerana ha ada baris yang tersendiri. Kemudian ta juga 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, ayat yang pertama hari ini mungkin ada teman-teman kita yang nak tolong tulis ya. Poin-poin yang penting yang saya sampaikan sepanjang perkongsian ini, semoga tuan-tuan semua, perempuan juga ya, diberikan rahmat dan dipermudahkan pelajaran, insya-Allah. Kita mulakan. Wallati lam itu bersabdu. Jangan baca walati tak betul. Wallati pedas. Ahsanat ada bunyi hamasnya, bunyi angin. Ahsanat far jadi tebal. Jangan baca far tak betul. Yang betulnya farjaha fanafakh, kha di hujung kerongkong. Fanafakhna fiha mir, idgham bila gunnah, bukan min tapi mir ruhina. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa begini? Kerana di sini jadi jatuh hukum idgham bila gunnah, nun mati bertemu ra. Mir ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha. Wab ada lantunan di sini. Wa ja'alnaha wa ibnaha, 4 atau 5 harakat. Ayatal, sekali lagi di sini idgham bila gunnah, seperti mana di sini nun mati bertemu ra. Bila berlaku nun mati atau tanwin bertemu lam juga, ianya jatuh hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada ayatan kita baca ayatal. Ayatan lil alamin. Lil bukan lil. Lam mereka selalu bunyi li, bukan bunyi le. Jangan kita baca li. Ada yang bertanya di dalam ahli cepat Quran kita, tapi nanti insya-Allah kita buat video yang khusus berkenaan dengan imalah. Imalah dibacakan dengan condong. Itu berlaku pada perkataan majreha.
re, bukan majri. Yang di sini pula lil. Jangan baca imalah, jangan baca lil. Seakan-akan lam bari kasrah bunyi le. Lam bari kasrah bukan le, lam bari kasrah li. Bertemu lam jadi lil. Lil alamin. Dan diwakafkan dengan ma'aril sukun di sini sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Boleh insya-Allah tarik nafas kita bacakan bersama-sama. والتي أحصنت فرجها فنفخناها فيها. Maafkan, saya tersilap sini. Sekali lagi. Astaghfirullahalazim, istighfar dahulu. Mohon maaf, kesalahan tersebut tidak disengajakan. Sekali lagi. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. Saya wakaf di sini dan saya ibtidak pada فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Baru berhenti. Baik, kalau teman-teman boleh baca dalam satu nafas ayat ini, pernafasannya bagus, itulah yang terbaik. Tapi kalau tidak, boleh berhenti sekali macam saya berhenti tadi. Ataupun boleh berhenti 2 kali. Contohnya, dah berhenti di sini, ibtidak pada sini, sampai sini, waqaf, ibtidak balik pada sini. Contohnya begini. Kita juga nak bantu teman-teman kita yang mungkin tak sampai nafas. Kurang-kurang mereka juga dapat tips-tips bagaimana untuk waqaf dan ibtidak pada ayat yang mungkin mereka tidak sampai baca dalam satu nafas. Contoh begini. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Jadi begitulah sedikit panduan bagaimana untuk waqaf dan ibtidak jika teman-teman mungkin tak sampai nafas. Jadi yang pentingnya cari tempat yang berhenti yang betul dan ibtidak balik pada tempat yang sempurna. Baik teman-teman dirahmati Allah, belajar sesuatu ke tak? Kalau belajar sesuatu, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Jangan lupa bantu saya dan kawan-kawan kita untuk menekan button share. Kita kongsikan dahulu insya-Allah. Kita teruskan ayat yang kedua, ayat yang ke-92 daripada surah Al-Anbiya. Dua harakat wajibul ghunnah. Inna hadhihi. Di sini maksilah tawilah 4 harakat. Ummatukum. Sama juga seperti mana nun sabdu, mim sabdu juga merupakan wajibul ghunnah. Wajib dengung di sini 2 harakat. Ummatukum. Dan di sini izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. Ummatau. Ini saya dah bagi tahu tadi min syaddah ni, min sabdu ini kena baca 2 harakat. Ummatau. Masuk berserta dengung daripada ummatan jadi tau, 2 harakat. Wajibul idgham bi ghunnah di sini, masuk berserta dengung. Wahidatan. Sama juga tanwin bertemu waw, idgham bi ghunnah, 2 harakat beserta dengung. Wa ana rabbukum. Di sini na ni jangan 2 harakat, jangan baca macam mat asli, jangan baca wa ana, tak betul ya. Ini huruf alif ziyadah hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Kita baca wa ana rabbukum fa'budun. Dan diwakafkan dengan ma'aril sukun di sini sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Tapi di akhir baru masuk nun.
fa'budun. Jangan masuk awal jadi fa'budun. Itu tak betul, salah itu. Boleh insya-Allah tarik nafas kita bacakan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sekali lagi. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Okey, so far macam mana? Okey ke okey? Okey ke okey? Boleh tak saya lihatkan komen sikit? Terima kasih semua yang tolong tulis. Ramai yang mengambil bahagian dia. Terima kasih. Zainab Sulaiman, Ninda Zahara, ramai lagi lah. Marsha Bali. Marsha Bali ni kenapa Marsha Bali? Daripada Bali atau bagaimana? Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia juga, daripada Singapura, daripada Brunei, selamat datang, selamat belajar. Diharapkan kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita juga daripada Malaysia. Kerana Islam menyatukan kita. Kerana Allah menyatukan kita. Kerana Al-Quran menyatukan kita. Jadi banyak persamaan di antara kita. Jangan kita lihat perbezaan ataupun perbezaan yang ada. Tapi lihatlah apakah faktor-faktor yang menyatukan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan. Sudah pastilah Islam yang menyatukan kita itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah kami di dalam syurgamu seperti mana engkau mempersatukan kami di saat ini. Sama-sama belajar mengaji Al-Quran demi mencari redha-Mu, Ya Allah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa taqatta'u, ta di sini bukan ta. Wa taqatta'u, 4 atau 5 harakat. Amrahum, di sini mim mati bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi, panjangnya 2 harakat. Amrahum, barulah masuk bainahum, kullun, lun di sini izhar halqi. Tanwin yang ditulis macam 69 ini adalah hukum izhar halqi, jangan panjang, sempurna saja lun. Kullun ilaina raji'un. Allah kata ni semua ni kepada kamilah, yakni kepada Allah tempat kembali. Semua kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Di padang mahsyar akan diperhisapkan, akan diperhitungkan kembali segala amalan yang kita lakukan di dunia ini. Teman-teman, jom tarik nafas kita bacakan. Wa taqatta'u amrahum bainahum, kullun ilaina raji'un. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Okey, semuanya bersemangat insya-Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Faman ya'mal, di sini idgham bi gunnah, bukan faman, tak betul, itu izhar. Jadi kena baca faman ya'mal minas salihah, nun bari fathah naik di atas sad yang bersyaddah ini, bukan minal tapi minas salihah, ha pedas. Wa huwa mu'minu, ikhfa hakiki di sini. Daripada nun jadi nun, 2 harakat. Fala kufrana li sa'yihi, 2 harakat. Wa in, 2 harakat, wajibul ghunnah. Nalahu katibun. Kemudian waqafkan dengan ma'aril sukun di sini 2, 4 atau 6 harakat. Boleh ya, insya-Allah tarik nafas kita bacakan bersama-sama. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li
lisa'yih. Saya waqaf di situ. Yih ya, ha dia beri tanda mati mendatang. Kemudian saya ibtidak pada fala kufrana lisa'yihi wa inna lahu katibun. Ya, sahabat-sahabat, bersama kita di kiri dan kanan ada para malaikat yang sedang mencatat amalan kita. Kita sekarang ini malaikat sedang mencatat bahawa kita bersama-sama berusaha. Semoga kita ikhlaskan. Kerana yang paling penting sahabat-sahabat, ikhlaskan amalan kita kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu bermula dengan niat. Jadi kita niatkan supaya kita dapat belajar ini, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita niatkan supaya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kita hari ini disampaikan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin ya. Insya-Allah sekali lagi kita bacakan ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Kemudian barulah masuk ayat seterusnya. Saya baca tadi dalam satu nafas. Kalau tuan-tuan tak sampai, waqaf di sini tadi macam saya baca jadi pada pusingan awal tadi dan kemudian tidak pada fala balik ya. Boleh insya-Allah ya, diharapkan dapat belajar sesuatu. Jom kita teruskan ayat seterusnya, tapi sebelum itu boleh tak bantu saya tekan button share. Kita tahu memang susah orang nak berkongsikan perkara yang macam mengaji Al-Quran ini. Kalau macam video lawak, video orang kata apa, benda-benda yang tak ada kena-mengena lah ya. Yang lara ni ramailah yang sharenya, tapi mengaji Al-Quran ni tak ramai yang share. Terima kasih yang tolong share. Saya sangat-sangat menghargai usaha kita bersama sebenarnya untuk memperkembangkan ilmu Allah SWT ini untuk sampai kepada lebih ramai umat Islam dapat memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Wa haramun wa hara, dua harakat. Mun izhar halqi, jangan panjang. Tanwin yang ditulis terbalik begini ya. Ala qaryatin, ala qaryatin, izhar halqi, jangan panjang. Ahlak, ada bunyi hamasnya, bunyi angin itu. Ahlaknaha, 4 atau 5 harakat. Annahum, dengungkan 2 harakat. Annahum la yarji'un, dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kita bacakan sekali lagi. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Kemudian barulah berhenti. Okey, semua macam mana boleh ikut ke? Boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. Setakat mengikuti pengajian bersama-sama dengan saya ini, macam mana teman-teman penerimaannya? Mudah faham ke? Susah faham ke? Bosan ke? Macam mana? Boleh tulis di ruangan komen insya-Allah. Siapa nak minum air silakan ya. Baik teman-teman dirahmati Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-96 ya, 96. Habdas ya, bukan ha simpul tapi habdas di pertengahan kerongkong. Hatta idza futihat, hat ada bunyi angin itu. Ya juju wa majuju wa hum, di sini mim mati bertemu mim 2 harakat. Dengung min ifa hakiki 2 harakat. Kulli hadabi, bi di sini masuk berserta dengung daripada bin jadi bi gitu ya, 2 harakat. Kemudian ya samarkan di sini ikhfa hakiki juga 2 harakat, barulah
silun. Boleh gitu ya? Jom tarik nafas kita bacakan. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadamin yansilun. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Begitulah ya sahabat-sahabat kalau nak bagi lancar baca Al-Quran. Semalam saya ada buat satu video call dengan ahli cepat Quran kita. Saya bagi satu analogi yang mudah lah teman-teman. Ada yang katanya, Ustaz, macam mana kami nak bagi bacaan Al-Quran kami lancar? Jawapan dia, satu disiplin perkara yang mesti tuan-tuan dan puan-puan buat. Apa dia? Minta tolong tulis. Mestilah dilakukan latihan demi latihan. Banyak buat pengulangan demi pengulangan. Saya bagi contoh analogi yang mudah. Tuan-tuan belajar untuk menaik komputer. Kan kita ada keyboard komputer kan? Pertama kali kita berjumpa dengan keyboard zaman dululah, mungkin waktu kita first time kita jumpa, kita agak kekok untuk menaik, nak cari A di mana, B di mana, D di mana, C di mana. Betul? Jadi bila lama kelamaan kita guna dia, buat latihan, kita main. Lama-lama jari kita automatik dah tahu dah. Kalau A dia nak pergi ke mana, kalau D dia pergi ke mana, kalau C dia pergi ke mana. Lama kelamaan sampai ke satu tahap kita tak perlu tengok dah keyboard, mata kita hanya melihat monitor saja. Sebab apa? Kita dah mahir dah. Begitu juga baca Al-Quran. Mungkin peringkat awal ni tuan-tuan dan puan-puan rasa kenapalah baca terputus-putus, tergagap-gagap kerana tak cukup latihan. Itu yang pertama. Keduanya, sudah pastilah tidak mestilah memantapkan diri dengan ilmu-ilmu tajwid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memantapkan diri dalam ilmu tajwid, jangan lepaskan peluang mendapatkan sebuah buku asas dan tajwid serta rakaman buku tersebut ya. InsyaAllah di akhir pelajaran nanti saya kongsikan bagaimana kami dapat mengirimkan buku tersebut ke rumah anda insyaAllah ya. Jom kita lihat dahulu ayat ini. Ada lantunan di sini qaqalah qaqalah kubra sughra, maafkan, qaqalah sughra di sini. Waqtara, tapi qaf kena bulatkan, jangan pepeskan jadi waqat tak betul, mestilah waqa. Waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun. Izhar halq, jangan panjang, sempurna tun terus masuk. Absarul ladzi di hujung lidah. Absarul ladzina kafaru ya wailana. Ya, dua harakat ya. Ya wailana qad, ada lantunan qaqalah. Kunna, dua harakat wajibul gunnah. Kunna fi ghaflatin, ghain di hujung kerongkong, ghairiru. Ghaflatim, di sini masuk berserta dengung dua harakat. Min, izhar halqi, jangan panjang, sempurnakan terus masuk. Hadza, ha dipangkal kerongkong, za di hujung lidah. Hadza bal kunna, kun dua harakat, na dua harakat, dha dua harakat, limin juga diwakafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita tarik nafas, kita baca bersama-sama insya-Allah. Ayat ini agak sedikit panjang, jadi kalau perlukan kita baca dengan qita'ah yang pendek, boleh tengok kepada panduannya teman-teman insya-Allah ya. Kita bacakan bersama-sama. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul kafaru ya wailana. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya.
Masih bersemangat ke ni? Kalau masih bersemangat, mana thumbs up-nya? Mana hadnya? Minta boleh berikan kepada saya insya-Allah supaya saya terus bersemangat melakukan perkongsian ini. Dan sekali lagi yang baru bersama dengan kita, jangan lupa bantu kita untuk menekan button share insya-Allah ya. Baik, terima kasih. Terima kasih yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting. Terima kasih. Terima kasih, semoga Allah merahmati usaha kita bersama. Saya mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Di samping itu marilah kita saya nak bagi satu perkara yang penting kepada teman-teman. Dia ada satu tip doa ni nak mustajab. Tuan-tuan dan puan nak tahu ke tak? Ada caranya macam mana kita nak bagi doa kita mustajab. Siapa yang nak tahu, komen saya nak ustaz. Komen saya nak. Sekejap lagi kita baca dulu satu ataupun dua ayat. Lepas tu saya tengok komen. Kalau ramai yang komen saya nak bagi satu tip kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk mendapatkan doa yang mustajab. Kita lihatkan dahulu. Kalau saya terlupa nanti ingatkan saya. Kita lihat dahulu ayat seterusnya ini. Kalau tak ramai yang komen nak, kita tak ceritalah. Kalau nak kita cerita. Kalau tak, buat letih saja kita beritahu. Tuan-tuan dan puan tak mau tahu, buat apakah kita beritahu? Kita nak beritahu kepada mereka yang nak tahu saja. Innakum, dua harakat wajibul gunnah. Innakum, matikan di situ. Jangan panjang, terus masuk. Wa ma ta'buduna min. Di sini ikhfa hakiki, dua harakat. Dunillah. Lafz jalalah dibaca nipis di sini. Jangan baca dunillah, itu tebal. Salah Di sini kena baca nipis. Min dunillahi ha. Tukarkan makhrajnya. Hi dipangkal kerongkong, ha di pertengahan kerongkong. Min dunillahi hasabu jangan lambat di sini. Satu harakat semua ni. Hasabu jahannama. Dua harakat ikhfa. Tum idza syafawi, jangan panjang, terus masuk. Laha waridun. Jom tarik nafas, kita bacakan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Barulah berhenti. Baik. Lau kana haula'i alihatam. Masuk berserta dengan dua harakat. Ma waraduha wa kullu ikhfa, dua harakat. Wa kullu fiha khalidun. Dan diakhiri dengan ma'aril sukun di sini dengan sekurang-kurang dua harakat. Jom kita nafas, kita bacakan. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Dan baru masuk ayat yang seterusnya. Baik, kita tengok ada yang nak tahu ke? Kita nak tengok ni, adakah yang nak juga? Nak juga ni macam tak berapa nak sangat. Kalau kata saya nak, ni memang nak sungguh. Saya nak. Okey, adalah 2-3 orang yang komen. Yang lain macam mana? Okey. Terima kasih yang komen, ramai juga yang komen nak tahu ustaz. Nak tahu ustaz. Baik. Makcik nak. Kalau nak, sebelum saya bagi tahu, share dulu. Share dulu. Kita nak ramai yang dapat pelajaran. Kita baca dulu satu ayat sampai habis. Ayat 101. Saya cerita kat tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan perempuan boleh amalkan, InsyaAllah kita akan mendapat doa yang mustajab. Bendanya tak payah, tetapi ada kunci dia. Kunci untuk doa mustajab. Kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat 100 ya. Lahum fiha
Lahum idza syafawi. Jangan panjang, terus masuk fiha. Fi dan ha masing-masing 2 harakat. Zafiru. Masuk berserta dengung di sini idgham bi gunnah. Ru gitu ya. Zafiru wa hum. Hum bukan hum. Ha pada dhammah bunyi hu bukan ho Wa hum fiha la yasma'un. Jom kita bacakan ayatnya. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Dan sampailah kita kepada ayat terakhir. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu, sekejap lagi kita lihat keseluruhannya. Baik, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dah tekan share kan? Kalau dah tekan share, saya nak bagi tahulah apa tips untuk mendapatkan doa yang mustajab. Ceritanya begini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak mendapatkan doa yang mustajab, tolong tulis Pertamanya, jangan doakan untuk diri kita. Pertama, tolong tulis. Saya nak tengok ada tak yang tolong tulis ni. Saya bagi tahu ni rahsia ni, kunci doa mustajab ni. Teman-teman nak dapatkan, tolong tulis. Kunci dia yang pertama, jangan doakan untuk diri kita. Mungkin ada yang pelik, ustaz, macam mana nak dapat doa mustajab tapi tak boleh doa untuk diri sendiri. Macam mana ni? Tentu itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Kita tengok ada tak yang nak tolong tulis kita point untuk mendapatkan kunci doa yang mustajab. Yang pertama, jangan doakan untuk diri kita. Tetapi doakanlah untuk sahabat kita. Apa yang kita nak Allah berikan kepada kita. Contohnya kita nak Allah berikan kita kekayaan, jangan untuk diri kita, minta untuk kawan kita. Syarat yang kedua. Dan yang ketiga yang terpenting, jangan bagi tahu kawan kita yang kita doakan dia. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak bagi saya murah rezeki. Jangan cerita kat saya, ustaz, saya doakan ustaz supaya murahkan rezeki. Tapi kalau tuan-tuan nak tulis pun tak apalah. Tetapi di waktu tuan-tuan bersendirian ataupun selepas solat dan sebagainya mengangkat tangan, ya Allah, aku doakan kepada kawan aku si fulan ini supaya diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya. Tapi jangan bagi tahu dia. Jangan bagi tahu dia yang tuan-tuan dan puan-puan mendoakan kepada dia. Dapat tak? Dapat tak? Diharapkan jelas. Contoh begini. Saya ada kawan saya. Kawan saya ni namanya contohlah Nordin. Saya doakan, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa Nordin ini. Permudahkanlah segala urusannya, murahkanlah rezekinya, berikanlah kesihatan kepadanya. Berkatilah segala usaha yang dia lakukan, ya Allah, dan terimalah segala amal kebaikan yang dia lakukan dan ampunkanlah kesalahan dia, ya Allah. Contoh begitu. Kemudian syarat untuk doa itu mustajab ialah jangan bagi tahu dia. Pada waktu itu, apa berlaku? Para malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan akan mendoakan kepada Allah supaya apa yang kita minta kepada kawan kita itu diberikan juga kepada kita. Jadi itulah kuncinya, teman-teman. Jadi diharapkan lepas ni kalau tuan-tuan dan puan-puan jangan segan silulah doa-doakan. Doa-doakanlah sesama kita. Kalau tak mau doakan untuk saya pun tak apalah. Siapalah saya ini kan. Tapi doakanlah untuk kawan-kawan kita yang lain. Ya Allah, permudahkanlah pembelajaran Al-Quran kawan aku. Contohnya Aminah ataupun Salmah ini. Ya Allah, bagilah dia senang ingat pelajaran hukum-hukum tajwid. Ya Allah. Ya. Tapi jangan bagi tahu dia. Jangan bagi tahu dia. Itu kunci dia. InsyaAllah pada waktu itu malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Dia akan memohon kepada Allah supaya apa yang tuan-tuan dan puan-puan minta untuk kawan dan tuan-tuan akan diberikan juga kepada diri anda tanpa anda meminta untuk diri anda sendiri. Jadi itulah diharapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali kepada ayat yang terakhir kita untuk hari ini. Masih bersemangat semuanya, berilah thumbs up dan juga heart. Ini senyapnya ni. Dua harakat. Nalladzina sabaqat. Ada bunyi hamas. Qat gitu ya. Lahum mim mati bertemu mim dengan dua harakat.
dua harakat dengung. Lahum minnal husna. Husna habdas. Na tu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Tu jangan panjang. Waw ini hanya huruf ziyadah saja. Tidak ada pada bacaan, hanya ada pada tulisan. Ulaika anha mub'adun. Mub ada lantunan di sini khakhalah surah. Boleh insya-Allah teman-teman dirahmati Allah. Kita bacakan ayat ini sekali lagi. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kalau tadi kita dah baca satu persatu ayatnya, sekarang ni saya nak mengajak semua sekali untuk kita bacakan bersama-sama daripada awal ayat 91 hingga 110. Maafkan saya terbaca soalan ini. Ada yang tanya, Ustaz, utamakan doa untuk anak-anak dan saudara mara bolehkah Ustaz? Tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Kita doakan supaya Allah ampunkan dosa anak kita. Tetapi pada masa yang sama tidak jugalah menjadi kesalahan untuk kita mendoakan umat Islam yang lain. Walaupun sudah tentulah kita mendoakan kepada keluarga kita, ahli keluarga kita yang terdekat, tapi doa-doakanlah juga untuk kawan-kawan kita. Untuk saya ada tak yang nak mendoakan untuk saya? Okey teman-teman dirahmati Allah, gurau-gurau ajalah ya. Kita belajar ni santai-santai. Jangan tension-tension, jangan pening-pening lah. Belajar pelan-pelan, fokus, istiqamah belajar insya-Allah ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan seperti mana Allah memberikan saya ini sekarang ini kekuatan. Di waktu orang sedang berehat, bercuti, kita tetap bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Kita teruskan istiqamah. Kekuatan ini datangnya bukan daripada saya, bukan kerana apa yang saya makan, bukan kerana rehat saya yang cukup, tetapi kerana Allah yang memberikan kekuatan tersebut kepada saya dan kepada tim kita, khususnya Farhan yang ada bersama dengan saya, untuk kita bawakan, kita pancarkan secara langsung kepada anda tanpa mengira hari cuti atau sebaliknya. Terus kami berikan kepada anda supaya inilah menjadi hasil peninggalan, supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh muslimin dan muslimat. Baik teman-teman, jom kita baca bersama-sama daripada awal ayat 91 hingga 101 pada surah Al-Anbiya di muka surat 330. Yang nak buka Al-Quran silakan ya. Yang tak ada pun jangan bimbang, sekejap lagi kita bawakan. Dan di akhir bacaan saya nanti, saya akan kongsikan bagaimana kami dapat kirimkan ke rumah anda buku asal dan tajuk serta rakaman buku tersebut untuk anda belajar dan ataupun mengulang kaji kembali ilmu-ilmu tajwid dengan cara yang lebih mudah, lebih tersusun dan sistematik. Siapa nak minum air silakan ya. Izinkan saya juga. Bismillah. Baik teman-teman dirahmati Allah, jom kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada untuk kali ini. Semoga perkongsian ini dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan ya, yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari insya-Allah bahagian akhir surah Al-Anbiya dan seterusnya hari seterusnya kita akan masuk dalam surah Al-Hajj. Semoga Allah terus berikan kita istiqamah kerana istiqamah adalah sesuatu yang sangat sukar tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu kita telah melalui untuk istiqamah belajar, saya telah lalui dan mengajar juga saya telah lalui. Saya tahu untuk mendapatkan istiqamah itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan istiqamah, tapi jangan lupa doakan juga untuk kawan-kawan kita juga diberikan istiqamah. Teman-teman dirahmati Allah, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti pengajian saya ini, nak belajar betul-betul untuk mendapatkan dan menguasai ilmu tajwid ini dengan baik, ada caranya, ada jalannya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lepaskan peluang. Dapatkanlah buku asal dan tajwid ini. Kerana dalam buku asal itu kita akan belajar balik makhraj huruf satu persatu. Kita buat revision balik. Kita akan belajar balik tanda sabdu bagaimana nak baca, tanda mati bagaimana nak baca, 2 harakat macam mana, 4 harakat macam mana, 6 harakat macam mana. Begitu juga dalam buku tajwid, kita akan belajar satu-satu. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, nun mati, izhar, idgham, ikhfa, mim mati. Macam-macam lah. Satu persatu kita bawakan contoh-contoh.
Kita belajar satu-satu tajuk pada satu-satu masa. Sangat senang, sangat mudah, sangat tersusun, sangat-sangat sistematik. Jadi, bagi mereka yang berhajat, bukan saja kami berikan 2 buah buku serta rakamannya, kami akan berikan kepada anda nota tajwid. Kita akan berikan juga kepada anda rakaman bacaan Al-Quran, dan kita berikan juga kepada anda konsultasi. Sahabat-sahabat boleh mendapatkan appointment one to one dengan kami. Kita boleh buat video call. Jika anda ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, walau di mana sahaja berada, tidak hanya terbuka untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia, termasuk kawan-kawan kita dari Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, atau di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran masing-masing, insya-Allah. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Kita memang berhajat untuk membantu seramai mungkin muslimin dan muslimat. Sebab itulah kita mengambil perkara itu sebagai pertimbangan dan kita memutuskan untuk menurunkan yuran keahlian hanya kepada sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat anda, serendah RM250 sahaja. Bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tetapi untuk selama-lamanya, selagi mana kita hidup. Itulah yuran keahlian yang kita bayar, ya. Itu pun sahabat-sahabat kita kenakan yuran keahlian hanyalah untuk menampung sebahagian kecil daripada kos-kos terbitan buku. Kita nak cetak buku, kita nak hantar buku ke rumah anda, kita nak buat rakaman buku tersebut, dan adalah perkara-perkara yang lain. Kita nak sediakan studio, nak bawakan live ini kepada anda setiap hari, memerlukan sedikit kos. Itu pun tidak semua. Kalau anda nak bayar kos untuk satu video, setiap satu video, contohnya macam hari ini pun kita satu video kita dekat 1 jam. Jadi kalau nak harganya sudah tentulah mahal. Sudah tentu tidak ramai yang mampu untuk mengikuti pengajian. Jadi kita tak mau anda menghadapi masalah tersebut. Biar kami tanggung semua itu. Anda hanya menampung sebagian kecil sahaja. Sebab itulah kita mengenakan yuran keahlian hanya kepada serendah RM250 seumur hidup, dan anda akan mendapatkan kesemuanya. 2 buah buku, rakaman buku tersebut, rakaman Al-Quran, nota tajwid, konsultasi, dan banyak lagi keistimewaan. Kita ada support group, kita ada Telegram group, kita ada Facebook close group, macam-macam lah. Macam-macam. Kami cuba sedaya upaya untuk kita fikirkan bagaimana untuk kita membantu muslimin dan muslimat, khususnya anda semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, untuk belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan juga selain daripada untuk diri sendiri, anda juga boleh menghadiahkan ini. Ramadan pun dah dekat, anda boleh hadiahkan keahlian cepat Quran ini kepada pasangan anda, kepada anak-anak anda, kepada ibu ayah anda, atau ke sesiapa sahaja yang anda nak bantu mereka meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Kita alu-alukan. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Jadi kita nak buka sekarang ini kepada mereka yang nak menjadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak boleh daftar sekarang dengan komen nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Sekali lagi, kalau nak jadi ahli cepat Quran boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Baik, ada yang bertanya kita tentang solat sunat taubat. Sekejap lagi saya ceritakan, ya. Kita nak buka dulu pendaftaran kepada mereka yang berhajat untuk jadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kita akan reply komen anda. Kita akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia akan bawa kepada WhatsApp admin kita. Boleh bagi tahu dia lah nak daftar jadi ahli. Nanti dia bantu anda untuk membuat pendaftaran, dan kami minta alamat rumah anda untuk kita post secepat mungkin buku ke rumah anda. Ataupun teman-teman, ya, yang nak hubungi kami terus, boleh WhatsApp kami. Talian hotline kita seperti tertera di bawah. Boleh ambil pen dan kertas tulis, ataupun boleh print screen. Nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, nombor talian hotline kita 0111-621-7797. Ataupun teman-teman, ya, yang tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas nak tulis, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk pihak kami hubungi, ya, biar kami yang menghubungi anda. Ataupun teman-teman boleh terus pergi buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di sini, www.cepatquran.com. Sekiranya anda ada persoalan, ada masalah, ada pertanyaan, jangan malu, jangan segan
hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah. Yuran keahlian hanya sekali untuk seumur hidup. Dan juga ada berita gembira untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia ini. Teman-teman boleh daftar dahulu, kita buat cash on delivery, COD. Maksudnya bila buku dah sampai ke rumah anda, barulah buat pembayaran kepada orang yang datang hantar buku tersebut. Juga boleh, ya. Tapi terhad COD hanya untuk mereka di Semenanjung Malaysia sahaja. Baiklah teman-teman, tadi ada yang tanya, saya tengok balik soalannya kalau saya terlepas pandang. Ada yang tanya tadi, Ustaz, kalau solat sunat taubat macam mana nak doa untuk diri sendiri? Kalau solat sunat taubat tu sudah tentulah kita taubat untuk diri kita. Kita tak boleh tolong taubat untuk kawan kita. Contohnya, ya Allah Tuanku, boleh kita minta pengampunan supaya Allah ampunkan dia. Tetapi taubat itu adalah untuk diri kita. Tetapi ada syarat-syarat untuk taubat. Antaranya mestilah menyesali segala perbuatan kita yang lalu, tidak mengulangi dan tidak menceritakan kepada orang. Jangan pula kita berbangga-bangga dengan maksiat yang pernah kita lakukan. Itu kesilapan di antara setengah umat Islam. Bila bercerita ni kita jadi gah pula. Cerita tentang dulu kita pernah buat maksiat, pernah minum arak, pernah berzina, pernah pergi naik kelas dan sebagainya. Tak perlu ceritakan kerana Allah sudah tutup aib kita itu serapat-rapatnya. Jangan pula kita membuka aib keburukan diri kita kepada orang yang lain. Hatta kepada pasangan kita sendiri. Hatta kepada pasangan kita sendiri. Tak perlulah kita cerita balik keburukan yang pernah kita lakukan kerana kita telah menyesali perbuatan tersebut. Dan Allah telah menutup keaiban kita. Jangan pula kita buka aib. Jadi, kalau aib kita pun Allah tak bagi buka, apatah lagi kita membuka aib, keaiban kawan kita, ahli keluarga kita yang lain, ya. Jangan kita membuka aib diri sendiri ataupun keaiban orang lain, ya. Baik, kalau berdoa untuk solat sunat taubat sudah pastilah, ya. Kita boleh mendoakan, sudah tentulah Allah memohon keampunan untuk diri kita. Pada masa yang sama, kita juga boleh mohon Allah. Bila kita melihat satu perkara yang mungkar, ada 3 step dia. Dalam satu hadis Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ أَلَا وَهِيَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِي sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kuasa, dengan tangan, yakni dengan kuasa. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan penulisan. Kalau tak mampu juga, ubahlah dengan hati. Maksudnya kita berdoa dalam hati, ya Allah, sahabat kita, saya ini, nama fulan-fulan ini, berilah dia rasa kesedaran untuk meninggalkan perbuatan buruk yang dia lakukan dalam hati kita. Itulah selemah-lemah iman. Itulah 3 step dia. Diharap saya menjawab soalan daripada kawan-kawan kita yang memberikan persoalan. Baiklah, sekali lagi sebelum saya berakhir, ada ke tak ada yang nak jadi ahli ini? Selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Anda yang nak jadi ahli boleh galakkan untuk menonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan dalam buku yang akan kami berikan kepada anda. Sekali lagi, yang berhajat nak jadi ahli boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp kami ke nombor 011162179797, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun hubungi kami, ataupun daftar terus di www.cepatquran.com. Baik teman-teman dirahmati Allah, semoga kita bertemu pada sambungan bacaan ayatnya esok hari, insya-Allah. Sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf. Serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran. Ingat apa? Ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa,
kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.